Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, untuk kita sama-sama membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, masuk ke sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang tidak boleh diterima, ianya tidak ada pada Allah Taala, iaitu sifat wajib yang ketiga, baqa. Di muka surat 96 ya. Kitab yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat 96, baqa. Allah juga wajib memiliki sifat baqa ya. Wajib di sini kita telah terangkan beberapa kali, wajib akli ya, bermakna akal tidak boleh menerima bahawa Allah tidak mempunyai sifat ini. Akal kata mesti ada sifat ini. Itu maksudnya wajib. Kekal dan abadi. Artinya wujudnya Allah akan berlangsung selama-lamanya. Tidak akan sirna, tidak akan binasa dan tidak ada akhirnya. Oleh kerana baqa ini sifat yang wajib, maka lawannya itu mustahil. Allah mustahil memiliki sifat yang sebaliknya, iaitu fana, yakni binasa ataupun rosak. Dalil naqli, dalil yang diambil daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu firman Allah Taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di bumi itu fan ya, fanin yakni binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita telah jelaskan pada kuliah yang semalam bahawa wajhu rabbika di sini merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Bukan kita terjemahkan sebagai muka, itu dibimbangi memberi gambaran yang tidak tepat. Ya. Jadi wajah dari segi bahasa Arab boleh dimaknakan dengan merujuk kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam bahasa Melayu, saya bagikan contoh semalam ya. Kadang-kadang kita sebut muka tapi kita maksudkan semua ya. Misalnya orang yang kata padan muka, bukan hanya muka saja, seluruh diri orang yang berkenaan. Atau satu orang yang mengatakan kepada kawan dia, saya tak nak tengok muka kamu. Jadi kalau kawan dia datang dengan menutup muka dengan alasan, kan kamu kata tak nak tengok muka saya, so saya dah tutup muka saya, jadi kamu tak nampaklah muka saya. Itu kan maknanya dia tidak faham.
Saya tak nak nampak muka kamu, maknanya saya tak nak tengok kamu keseluruhannya. Jadi, dan jelas di sini, wajhu rabbika, zat Allah Ta'ala. Kerana satu perkara yang tidak boleh diterima akal, kita bayangkan hanya dengan bentuk muka, walaupun kata muka tak sama dengan muka makhluk, tapi muka dengan makna yang zahir, satu bentuk anggota badan, yang itu sahaja yang kekal. Jadi difahami yang lain-lain, kalau mereka fahami sebagai anggota badan, tangannya binasa, ya, kakinya binasa, hanya yang kekal muka semata-mata. Dan kefahaman macam ni jelas, bukan itu yang dimaksudkan dengan firman Allah SWT yang berkenaan. Yang penting ini menjadi dalil sifat baqa, ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yabqa itulah daripada perkataan baqa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman dalam suratul Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halik, dan tiap-tiap sesuatu pasti binasa, illa wajhah. Lagi sekali digunakan wajhah, kecuali Allah. Jadi wajhah itu kalau diterjemahkan dengan perkataan dikatakan mukanya. Jadi itu lari daripada konteks yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah Allah, zat Allah itu sendiri. Yang lain semua binasa. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kedua-dua ayat di atas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat baqa, kekal dan abadi. Itu dalil naqli. Sementara akli, akal pula melihat seandainya Allah tidak baqa, andaian saja. Boleh ke andai-andai macam tu, Ustaz? Bukan ke tak boleh kalau-kalau macam tu. Ia ada kalau-kalau yang tak baik, ya. Kalau yang tak baik ini yang membawa kepada kita menyesali takdir, yang membawa kepada kita itu seolah-olah tidak redha dengan takdir. Misalnya berlaku satu kemalangan, lalu kita duk kata, kalaulah aku tak lalu jalan tu, kalaulah, padahal kemalangan tu dah berlaku, dah ditakdirkan begitu. Kalau tak ditakdirkan tak akan berlaku, benda itu dah berlaku. Jadi kalau kita duk kalau itu akan membawa kepada perasaan tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau di dalam membayangkan sesuatu untuk menetapkan kebenaran, bahkan itu uslub Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah mengkalaukan sesuatu yang sebenarnya mustahil. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkalaukan sesuatu yang mustahil untuk menetapkan yang wajib? Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Lau kana fihi ma, kalaulah ada pada kedua-duanya. Kedua-duanya yakni langit dan bumi. Apa? Alihatun. Tuhan-Tuhan yang banyak. Illallah, selain daripada Allah. Lafasadata, nescaya binasa kedua-duanya. Binasalah langit dan bumi. Baik, padahal pasti alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak itu tidak ada. Tapi kenapa Allah SWT mengatakan kalau? Lau kana fihima. Kalaulah ada pada langit dan bumi ini alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak, itu supaya kita berfikir, kita membayangkan, dan fikiran kita itu membawa kepada kita menetapkan yang wajib. Yang wajib adalah Allah itu esa. Kerana akal kalau kita bayangkan Tuhan itu banyak, macam mana pula ya Tuhan ni nampak macam ni, Tuhan yang satu lagi nampak macam lain. Akhirnya lafasadata, binasalah langit dan bumi ni. Kalau dikatakan taklah Tuhan, tentulah dia orang berbincang dulu. Tuhan tentulah berpakat dulu macam mana nak buat. Tu menunjukkan kelemahan. Kerana kalau kena berbincang, kena dapat kebenaran, kena dapat persetujuan, itu menunjukkan kepada kelemahan. Jadi boleh sahaja kalau dalam bentuk kita itu membayangkan sesuatu yang mustahil dengan tujuan menetapkan yang wajib. Jadi binasa Allah tu mustahil. Tapi seandainya dibayangkan demikian, maknanya Allah tu tidak baqa, tidak kekal, tentulah mustahil Allah bersifat qidam. Kerana tadi kita telah sabitkan Allah bersifat qidam, iaitu Allah wajibul wujud. Wujudnya Allah itu wujud yang wajib, yang mesti, yang tidak menerima tiada. Maka kalau boleh binasa, bermakna menerima tiada. Sesuatu yang menerima tiada itu dia mungkin. Kalau mungkin, tidak bersifat qidam. Kerana sesuatu yang boleh tidak ada, mustahil ia bersifat qidam, yakni tidak ada permulaan. Kalau Allah tidak bersifat qidam, berarti Allah bersifat hudus ataupun baharu.
Padahal Allah mustahil bersifat hudus atau baharu. Kenapa mustahil Tuhan bersifat baharu? Kerana setiap yang baharu itu pasti diadakan. Kalau dah diadakan, artinya dia bukan Tuhan. Kerana dia tu boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, bergantung kepada yang menciptakan dia. Maka kalau demikian, macam itu bukan Tuhan. Maka hudus atau bersifat baharu itu mustahil. Maka oleh kerana binasa itu menunjukkan kepada ketidakpastian wujud, maka menafikan kidam. Oleh itu hudus kalau itu fana, binasa itu adalah mustahil. Berarti Allah wajib bersifat baqa dan mustahil bersifat fana, binasa, baqa kekal. Di sini mungkin ada yang bertanya, apa perbezaan kekalnya Allah dengan kekalnya penduduk syurga? Kan kita difahamkan orang bila masuk syurga khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, kekal mereka itu di dalam syurga abada, selama-lamanya. Kalau macam tu samalah ya, Allah dengan penduduk syurga takkan sama, kan Allah tak sama dengan makhluk. Jadi kalau begitu, kalau sama-sama kekal, Allah kekal, penduduk syurga pun kekal, apa bezanya? Kotlah orang tanya macam itu. Jawapannya, bezanya adalah Allah itu kekal kerana zatnya, li zatihi. Memang Allah kekal, memang itu daripada asalnya begitu. Sedangkan penduduk syurga itu kekal di dalam syurga kerana dikekalkan oleh Allah. Allah yang nak supaya kekal, bukan kerana diri mereka sendiri. Kalau memandang kepada diri ahli syurga itu sendiri, boleh saja tidak kekal, kerana ahli syurga ni makhluk. Syurga pun makhluk, ya. Bukan kata ahli syurga saja makhluk, syurga juga makhluk. Jadi yang makhluk ini adalah mungkin. Mungkin makna boleh wujud, boleh tak wujud, dan boleh juga selepas sudah wujud jadi tidak wujud. Boleh sahaja penduduk syurga ini tidak kekal. Cuma Allah nak mengekalkan, maka jadi kekal. Jadi Allah kekal li zatihi, memang zat Allah itu kekal. Sementara ahlul jannah, penduduk syurga, begitu juga dengan syurga, dia kekal dengan kehendak dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kekal bukan li zatihi tapi li ghairihi, kerana yang lain, itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai, ya. Tak payah mana untuk faham baqa ini. Memang orang yang berakal sihat tentulah dia tidak boleh menerima yang katanya Tuhan itu tapi binasa. Seterusnya, yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi. Khalafa yukhalifu, di atas wazan fa'ala yufa'ilu. Mufa'alah, ya. Maknanya daripada dua jihah, daripada dua pihak. Bermakna Allah tidak sama seperti makhluk, demikianlah makhluk tidak sama seperti Allah. Kalau dalam bahasa lama, mukhalafatuhu lil hawadisi, dikatakan bersalah-salahan. Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Bersalah-salahan tu dah pelik lah. Kalau dalam bahasa moden ni, apa dia pula bersalah-salahan? Maknanya tak sama. Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah. Apa sahaja selain Allah disebut hawadith. Ini plural lah. Kalau satu hadith. Hadith ni satu benda yang baharu. Hawadith banyak benda yang baharu. Jadi apa sahaja selain daripada Allah adalah makhluk. Makhluk maknanya diciptakan. Bila diciptakan maknanya baharu. Dulu tidak ada, kemudian baru ada. Maka oleh demikian, sudah barang tentu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk apapun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk apapun. Allah wajib bersifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Mestilah Allah itu tidak sama dengan makhluk. Iaitu berbeza dengan semua perkara yang baharu, yakni makhluk, atau berbeza dengan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kadang-kadang bila kita terangkan, ini yang selalu jadi pertikaian kebelakangan ini, yang saya ingat dahulu tidak jadi satu isu yang diperbincangkan hangat di kalangan umat Islam. Tapi dengan adanya diayah, propaganda dan juga alat-alat media sosial, Facebook, YouTube dan sebagainya, jadi sudah jadi satu pertikaian yang hangat tentang wujud Allah itu bertempat ataupun tidak. Itu yang selalu diperbincangkan. Dan kadang-kadang bila kita terangkan kepada mereka bahawa mengikut
akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah wujud tidak bertempat, lalu ada orang membangkang. Antara bangkangan mereka adalah kata dia tak ada dalil. Kita yang mengatakan Allah wujud tak bertempat ni tak ada dalil. Maknanya kita ni, akidah kita ni direka-reka seolahnya begitu. Bukan masalah tidak ada dalil, tapi masalah kamu tidak memahami dalil. Ini dalil dia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti dia, seperti Allah. Jadi, apa makna Allah tidak sama dengan makhluk? Maknanya berbeza. Apa antara beza Allah dengan makhluk? Iaitulah dia. Makhluk diciptakan. Allah Khaliq yang menciptakan. Jadi bila makhluk itu makhluk yang diciptakan, bermakna wujudnya makhluk itu ada permulaan. Sedangkan Allah Khaliq yang bersifat qidam, yang qadim, bermakna tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Jadi di situ menunjukkan bahawa Allah wujud sebelum adanya tempat. Allah wujud sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya arash. Jadi orang yang mengatakan Allah duduk di atas arash, atau mereka kata Allah itu bertempat di atas arash, bahkan saya pun kadang pelik ada orang mengatakan tak, kami hanya mengatakan Allah di atas arash, tapi bukan makna Allah bertempat. Okey. Tapi apa yang kamu maksudkan di atas arash itu? Kami ikut macam Al-Quran kata. Al-Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman di atas arash dia istiwa. Jadi kalau kamu mengatakan Allah di atas arash dengan terjemahan semata-mata, itu masih ringan lagi. Tapi kalau kamu mengatakan Allah di atas arash dengan maksudnya atas lah, makna yang zahir atas, ya, satu jihah, satu tempat, maka di situ adalah satu tanakut, yang maknanya kamu bercakap benda yang mustahil. Kamu mengatakan Allah itu berada pada satu jihah, iaitu jihah atas mana? Atas daripada arash. Lalu kamu dalam masa sama mengatakan, tak, kami tak mengatakan Allah bertempat, kami cuma kata Allah itu di langit. Habis langit itu tempat atau tidak? Langit itu makhluk atau bukan? Jadi itu antara confusion, antara kekeliruan yang berlaku kerana mana menyangkakan bahawa berpegang dengan Al-Quran itu mesti dengan makna yang zahir sedemikian. Itu kekeliruan. Ini kita katakan panduan daripada ayat yang muhkamat, dia membentuk kepada makna ayat yang mutasyabihat. Ya, ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka langit tidak serupa dengan Allah, arash tidak serupa dengan Allah, bumi tidak serupa dengan Allah, syurga, neraka tidak serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita nak supaya orang itu berpegang dengan pegangan yang betul. Dia tidak menjadi sesat dalam memahami ayat suci Al-Quran. Kerana saya telah sebutkan dalam kuliah yang sebelum ini, kesesatan di dalam akidah itu berpunca daripada cuba nak menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal ta'ala Allah amma yasifun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifatkan begitu. Menyifatkan Allah seperti makhluk itu satu perkara yang batil, yang boleh membawa kepada penyelewengan di dalam memahami ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Adapun berpegang dengan Quran dan hadis itu sepakat, tidak diperdebatkan bahawa di kalangan umat Islam lah. Kalau dengan orang kafir, Quran hadis pun dia tak mahu. Tapi kalau sesama orang Islam, tidak jadi perdebatan. Semua setuju kita kena berpegang dengan Quran dan hadis. Tapi risikonya adalah sebahagian daripada umat Islam di dalam memahami Quran dan hadis itu keliru. Jadi kita nak perbetulkan kekeliruan itu. Di sini antara salah satu tempatnya, iaitu mukhalafatuhu lil hawadithi, dalilnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seumpama dengan Allah tu satu apa pun. Jadi arash tidak sama dengan Allah, langit tidak sama dengan Allah. Antara ketidaksamaan arash dan langit dengan Allah adalah arash dan langit adalah makhluk. Cuba kita tanya kawan-kawan yang terlampau degil nak mengatakan Allah di langit, Allah atas arash misalnya. Cuba kita tanya betul-betul lah seikhlas hatinya, bagi dia arash itu makhluk ataupun bukan. Sebab dia tak boleh bermain. Kadang-kadang mereka suka macam hanyut dalam permainan, ya. Macam kita kata fi khawdihim yal'abun, dalam kolam mereka tu mereka bermain-main macam itu.
Sekarang ni benda itu agak simple sebenarnya. Kalau mereka nak mencari kebenaran, kalau kita tanyakan, arash itu sebenarnya makhluk ataupun bukan. Jadi dia kalau dia nak maintain keimanan, dia mesti jawab arash bukan makhluk. Kerana dia mesti jawab arash itu makhluk. Kerana kalau dia menjawab sebaliknya, kalau dia menjawab arash itu bukan makhluk, itu membawa kepada kufur. Kerana bukan makhluk adalah khaliq. Jadi mengatakan selain daripada Allah khaliq, arash juga khaliq. Selain daripada Allah bersifat qidam, wujud yang tidak ada permulaan, arash juga bersifat qidam. Jadi ini satu bentuk kekufuran kerana menyamakan makhluk seperti Allah. Sedangkan Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau kita sudah menerima bahawa arash itu adalah makhluk, maka automatik kita menerima bahawa arash ini wujudnya didahului oleh tiada. Berbeza Allah bukan makhluk. Jadi Allah itu wujudnya tanpa ada permulaan. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada arash, Allah wujud. Jadi bila kita katakan Allah wujud tanpa bertempat, itu sudah betul. Sudah tepat. Kerana tempat itu sendiri makhluk. Allah wujud sebelum ada tempat, maknanya Allah wujud sebelum ada segala makhluk. Jadi bila kita kata Allah wujud, tidak ada tempat, itu sudah betul. Cuma yang berlaku adalah saudara-saudara kita ini, mereka keliru dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kerana apa? Kerana yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang dalam hatinya ada bengkok di sini maksudnya apa? Cenderung kepada kesesatan. Itu maksud bengkok, zaigh di situ. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Lalu mereka akan ikut apa yang samar-samar daripada ayat mutasyabihat ini. Jadi yang samar-samar di situ adalah sepertinya Allah tu bertempat seperti makhluk. Jadi yang itu yang diikut. Maka kenapa diikut? Ibtigha al-fitnati, dia itu nak cari fitnah, yakni pergaduhan dan perbalahan. Wabtigha at-ta'wili, dia nak cari juga tafsir kepada makna ayat mutasyabihat. Ta'wil di situ maknanya tafsir. Padahal boleh saja dia berpegang sebagaimana pegangan salafus salih, iaitu ayat mutasyabihat ini maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna istawa? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pastilah istiwa itu istiwa yang layak dengan Allah. Pastilah istiwa itu sebagaimana yang Allah Taala kehendaki. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Kerana apa sahaja yang kita bayangkan dalam fikiran kita itu adalah merupakan makhluk. Dan apa sahaja yang terbayang dalam fikiran kita itu pastilah Allah tidak menyerupai dengannya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai makhluk. Baik. Masalah melihat Allah di syurga adakah menjadi bukti bahawa Allah itu bertempat, itu saya telah huraikan dalam bentuk tulisan. Boleh scroll balik posting saya tentang isu itu. Dan juga dalam bentuk lisan juga kita telah terangkan. Jadi kita tidak ulanglah cuma bil munasabah kita menceritakan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis ini. Maka bila ditanyakan mana dalil Allah tak bertempat, maka ini salah satunya. Bukan kata tak ada dalil, tetapi masalah adalah dalam tidak mampu memahami dalil dengan kefahaman yang tepat. Ini dalil Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Para ulama menjelaskan bahawa alam, iaitu makhluk Allah, terbahagi menjadi dua bahagian. Iaitu satu namanya ain, iaitu benda, dan satu lagi namanya sifat benda, iaitu arad. Ya, ain, benda itu sendiri. Arad ialah sifat yang ada pada benda itu. Ini namanya makhluk. Makhluk secara umum terbagi dua. Sama dia ain atau dia sifat kepada ain itu dinamakan arad. Ya, contoh. Ini adalah apa ni? Spek, bukan? Ini speaker. Speaker bentuk macam ini. Ain ni apa? Ain ni adalah speaker lah. Speaker tu adalah ain. Tapi apakah yang dikatakan sifat ain? Itu misalnya hitam, ini ada merah,
kemudian ada lubang-lubang, and then dia keras, kemudian mungkin dia ada bersinar, ya. Dan dia ada lubang di belakang untuk letak dia punya saja atau apalah, Jadi yang semua kita katakan tadi, hitamnya, kerasnya, berkilatnya, itu adalah sifat namanya. Tapi dalam konteks ilmu tauhid, sifat itu kita gunakan untuk merujuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang kita katakan sifat makhluk ini, itu kita sebut sebagai arad. Ya, ain, benda itu sendiri. Kalau nisbah pada Allah dalam istilah ilmu tauhid dikatakan zat. Kemudian yang berdiri di atas zat ini, warna hitamnya, kerasnya, ya, dan sebagainya lah, itu namanya arad. Ain, arad. Baik. Bening tak Ustaz? Apalah istilah-istilah macam ni? Tak adalah penting sangat, ya. Kalau tak faham pun nak buat macam mana? Faham yang mudah-mudah sudahlah, ya. Tak semua orang diciptakan sama, ya. Ada orang tanya pada saya, kenapa ni belajar yang manhaj Asy'ariyah ni susah, adakah hanya otak igeliga saja boleh faham, ya. Saya kata memang macam itulah. Allah Taala ciptakan manusia ni tak sama, ya. Ada yang cepat faham, ada yang lambat faham, ada yang tak faham, ada orang tambah, dia kata ada satu lagi Ustaz, dia faham tapi buat tak faham, kerana ego dan sombong atau sebab-sebab yang lain. Yang pentingnya tak samalah manusia ni. Maka ambil ikut kesesuaian kita lah. Kalau setakat nak faham ain dan arad pun kita dah pening, cukuplah kita faham bahawa Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk ain ke arad, tak tahulah, yang penting ni makhluk tu bukan Allah, Allah bukan makhluk, Allah tak sama seperti makhluk. Dah selesai. Takkan itu pun pening juga. Tapi ini kan benda perbincangan yang ilmiah, ya. Perbincangan yang ilmiah macam ini, ada tempat-tempat orang tu dia rasa susah nak faham. Biasa. Kalau kita belajar sains pun sama, ada orang cepat faham, ada orang lambat faham. Kita belajar matematik juga sama, ada orang cepat tangkap, ada orang lambat tangkap. Yang penting kita untuk dalam akidah ni, kita nak berkeyakinan dengan akidah yang sebenar. Kita tak mau berkeyakinan dengan akidah yang batil. Jadi kalau kita sudah faham bahawa makhluk tak sama dengan Allah, Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak bertempat pada Allah, Allah tidak bertempat pada makhluk, dah selesai. Kita pening-pening lalat dengan istilah ain dan arad, itu tak ada masalah. Itu tidak menjejaskan. Tapi kalau untuk orang yang nak faham, tak payah mana. Ain, benda itu sendiri, arad yang berdiri atas benda itu. Atau kita katakan sebagai sifat. Ya? Baik. Kemudian benda terbahagi menjadi dua. Inilah ain tu tadi. Dia kalau kita nak kategorikan lagi, boleh kita pecahkan. Yang mana dah mula-mula pening, ignore saja. Tak perlu kita nak kata, ni tak betul lah, ilmu ni susah nak belajar. Bukan semua ilmu yang susah nak belajar tu tak betul, kan? Ada saja orang belajar tentang fizik, tentang nuclear science, tentang mikrobiologi, macam-macam lah. Neurologi. Yang bagi setengah orang susahnya, dia tak akan faham-faham. Even jangan kata benda-benda macam tu, ya. Belajar faraid pun setengah orang pening, dia kata aku tak faham faraid lah, apalah 1/3, 1/4. Dia mental block terus. Tapi ada saja orang yang faham. Jadi tak perlu kita menyalahkan sesuatu ilmu semata-mata kerana level pemikiran kita tu tidak dapat pergi ke situ. Kerana setiap ilmu tu dia ada level yang basic, dia ada level yang intermediate, dia ada level yang advance. Jadi ya, tak jelas ya soal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kan mic dah dekat dah ni. Dah di tempat yang biasa saya pasang. Jelas tak? Cuba komen.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Cuba bagi tahu, jelas ke tak? Sebab sekarang ni komen yang terakhir saya lihat di sini, sound kurang jelas. Kurang kuat juga. Kurang lagi. Kenapa ya? Saya cuba cek dulu. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Mungkin masalah internet. Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuba komen lagi. Sudah jelas atau masih perlahan? Mic problem. Mungkin juga ya. Dah guna banyak kali ni. Okey, saya akan dah jelas dah. Syarifah, Zaliha, Alhamdulillah jelas. Syairuniza jelas. As-Salafi jelas. Nik Zahidi jelas. Okey, baik. So, dah beberapa orang jawab jelas. Saya assume insya-Allah sudah jelas. Kalau ada yang dapati kurang jelas lagi, boleh bagi tahu, boleh komen. Minta maaf saya tak perasan tadi. Baik. Jadi sekarang kita pergi ya. Ini hanya pendetailan sebagaimana saya beri tahu tadi. Benda ni kalau kita dapat tangkap pun bagus. Ia satu penambahan ilmu. Tapi kalau kita rasa agak tak berapa nak faham pun tak ada masalah. Kan saya dah sebut tadi yang paling basic kita nak faham dalam bab ini adalah Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Allah tidak berada pada makhluk, makhluk tidak berada pada Allah. Allah, makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi itu yang penting kita tahu. Adapun makhluk itu adakah perlahan, tak macam biasa. Ada yang jelas, ada yang perlahan ya. Kalau pegang kita pegang ya. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Lepas As-Salafi, clear dah. Baik, jadi kena pegang macam ni lah ya. Mungkin tak tahulah bateri dia dah makin weak atau apa. Sebab dah selalu guna mungkin bateri dah weak. Baik, kalau pegang macam ni, jelas ya. Ini hanya pendetailan ya. Bila kita bercerita tentang pembahagian makhluk, ini hanya pendetailan yang kalau kita tahu bagus, kalau tak tahu tak apa ya. Bukan satu benda yang mesti. Jadi saya ulang kembali, makhluk secara asasnya terbahagi kepada dua. Satu, diri makhluk itu sendiri namanya ain. Satu lagi yang berada pada makhluk namanya arad, ataupun kalau kita terjemah dengan bahasa yang lebih mudah kita faham, sifat ataupun atribut. Baik. Jadi yang dikatakan ain itu sendiri, kalau kita nak perincikan lagi, dia terbahagi kepada dua ya. Yang pertama, al-jauhar al-fard. Al-jauharul fard, iaitu benda tu bukannya sifat, tapi yang sudah tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batas yang terkecil. Itu saja. Dia sejenis ain juga, dia benda juga. Tapi kan benda tu kalau kita belah 2, kita belah 4, kita belah 8, kita belah 16, kita belah 32, kita belah 64, kita belah 128, kita belah 256, kita belah 512, kita belah lagi
sampai satu masa dia sudah sampai ke batasan yang terkecil. Jadi ain dalam batasan yang terkecil itulah yang dinamakan sebagai al-jauharul far. Itu benda yang tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batasan yang terkecil. Dan yang kedua, ain juga dinamakan jisim, iaitu benda yang dapat terbahagi kepada bahagian-bahagian. Jadi seolahnya kita bayangkan yang dikatakan al-jauharul far tu komponen yang paling halus sekali, yang mana bila dia bercantum ya, komponen-komponen ini dia membentuk jisim. Jadi oleh kerana jisim ni terbentuk, maka dia masih boleh dibahagi-bahagi. Itu saja beza dia. Maksud kita bercakap tentang ain, ya, benda. Diri benda itu sendiri boleh dipecahkan kepada al-jauharul far, benda yang tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batasan yang paling kecil. Dan yang kedua, jisim, iaitu benda yang dapat terbahagi menjadi bahagian-bahagian. Rasa susah tak? Tak susah mana? Nah, cuma nak hafal tak perlu. Kalau nak hafal, hafal lah. Tak payah hafal pun tak apa. Yang penting kita faham. Kalau tak faham pun masih tak apa lagi. Yang penting itu makhluk lah. Nah, tak sama dengan Allah lah. Allah tak sama dengan dia lah. Okey. Untuk melepaskan fardu ain kita sudah memadai. Benda yang terakhir ini juga terbahagi menjadi dua macam, ya. Ain itu sendiri boleh dibahagikan kepada dua jenis, ya, daripada sudut yang lain. Pertama, ain yang latif, iaitu sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin dan sebagainya. Dia ain tetapi dia jisim tapi latif. Dia ada juga jisim yang kathif, iaitu sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan. Yang kasif ni asalnya maknanya padat ataupun berat, ya. Kasif ni padat lah, ya. Yang latif tu asalnya maknanya lembut, tapi yang dimaksudkan di sini yang tak boleh kita nak pegang. Cahaya tu ada, sebab tu kita boleh nampak. Kegelapan tu pun ada, lawan pada cahaya. Roh tu ada, angin tu ada. Sekarang ni nampak, ya. Ni pokok daun, ya, bergoyang. Nampak tak anginnya? Anginnya tak nampak, tapi angin tu ada. Itu namanya latif. Tapi ada yang kasif, sesuatu yang memang kita boleh pegang, seperti manusia, ya, tanah, ni benda, meja ni boleh pegang, apa lagi, jam, ya, boleh pegang, apa lagi, cermin mata boleh pegang. Itu namanya kasif, ya. Ada pun macam tadi tu angin, ruh, itu yang latif. Yang penting itu kedua-duanya adalah jisim, ya. Benda-benda yang padat itu disebut dalam masalah jamad, jamadat. Benda juga mempunyai sifat yang melekat kepada dirinya. Itu yang kita katakan arad tadi. Seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam. Bersemayam maknanya duduk. Cuma itu istilah yang lebih grand lah, istilah yang lebih royal. Kalau manusia biasa kita kata duduk. Kalau raja kita kata bersemayam. Pakcik saya sedang duduk atas kursi, selesailah. Tapi kalau sultan atau raja, kita kata sultan sedang duduk atas tahta misalnya, itu tak berapa tepat, ya, walaupun maknanya sama saja, bersemayam. Sebab tu kita katakan kamu menterjemahkan istawa sebagai bersemayam itu tak betul, itu bid'ah. Dia kata dia tak nak bid'ah, nak beriman dengan Al-Quran. Kalau nak beriman dengan Al-Quran, kekalkan istawa. Yang itu kita sepakat. Kalau kamu nak beriman dengan istiwa, yang itu kita sepakat. Memang ada istiwa pada Allah Ta'ala. Cuma dalam menentukan apa makna istiwa, kita berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu tanzih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama ada kita serahkan bulat-bulat makna istiwa itu kepada Allah dengan keyakinan pastilah istiwa yang layak dengan Allah, ataupun kita pergi kepada makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Itu saya telah jelaskan beberapa kali yang lalu. Tetapi kalau kamu terjemahkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Tuhan yang Rahman bersemayam di atas arasy, itu kamu telah buat satu penafsiran yang bid'ah sayyi'ah. Kerana apa? Kerana tidak ada tafsiran demikian daripada salafus salih yang menafsirkan istawa itu dengan makna duduk. Adapun kalau kita katakan ala wartafa'a, ala dan wartafa'a itu tidak mestinya merujuk kepada makan, ya. Dia boleh menunjukkan kepada makanah, ketinggian, keagungan. Baik.
Jadi benda juga mempunyai sifat yang melekat pada dirinya. Maknanya yang berdiri pada dirinya lah. Seperti bergerak. Ya. Bergerak je. Apa yang bergerak? Tak ada apa. Bergerak je lah. Mana boleh. Bergerak tu dia sifat. Dia mesti berdiri pada sesuatu. Apa yang bergerak? Jam yang bergerak. Kucing yang bergerak. Pokok yang bergerak. Dia kena ada diri dia. Kerana sifat tu tak boleh berdiri sendiri. Berada di tempat dan arah. Duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menegaskan kepada kita bahawa Allah tidak menyerupai makhluknya. Itu yang menjadi dalil tu. Kadang-kadang mereka tak boleh relate kat situ tu. Dia nak dalil tu misalnya sesungguhnya Allah itu tidak turun. Sesungguhnya Allah itu tidak berubah. Sesungguhnya Allah itu tidak bersemayam. Dia nak itu baru dipahami sebagai dalil. Padahal ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah memadai. Sebab itu kita katakan kalau dengan sahabat Nabi, tak perlu nak belajar tauhid sifat 50 ni pun. Memadai dengan kul huwallahu ahad satu surah tu sahabat sudah faham Allah Ta'ala tu bagaimana. Tapi kefahaman masyarakat yang kemudiannya tu berhajat kepada penhuraian daripada para ulama. Kerana barangkali kalau dengan kul huwallah semata-mata, mereka masih belum jelas yang dikatakan Allah itu bagaimana. Maka begitulah juga di sini. Sebenarnya dalil laisa kamitslihi syai'un itu telah memahamkan kepada kita Allah tidak sama seperti makhluk. Maka kalau makhluk itu bersifatnya bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada pada satu arah, duduk, turun, naik dan sebagainya, maka yang demikian itu tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila kita fahami bahawa Allah Taala tidak sama seperti makhluk, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, maka sudah tentulah Allah bukan al-jaharul far. Allah bukan satu benda yang sangat kecil, yang paling kecil sekali. Bukan. Dan bukan pula benda yang khafif, bukannya benda yang berat yang boleh dibagi-bagi ya, seperti kita katakan tadi ya. Kertas ke apa, bukan. Allah bukan demikian. Kerana Allah tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan tentu saja Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Itu lagi teruk. Sifat ni berdiri pada zat. Jadi Allah ni bukannya zat, Allah ni sifat. Itu lagi teruklah. Mengatakan Allah sama seperti jisim, makhluk itu pun sudah salah. Apatah lagi menjadikan Allah tu berhajat pada satu tempat dia berdiri jadi sebagai sifat. Macam hitam ni berhajat kepada diri speaker ni. Tak boleh hitam ni wujud hitam semata tanpa ada tempat dia berdiri, kerana hitam tu sifat. Jadi kalau dikatakan Allah juga sifat, itu teruk sangat. Itu mustahil lah. Alangkah kita mengatakan Allah tu jisim pun tak betul lah. Kerana itu menyerupai seperti makhluk. Cuba kawan-kawan kita yang asyik membangkang, asyik komplain, asyik marah-marah tu, cuba datang dengan niat nak faham. Kalau kamu datang dengan niat nak bangkang, kamu dapat bangkang je lah. Tapi ketua pembangkang dah dilantik, bukan kamu. Ketua pembangkang orang lain. Tapi maknanya kerja kamu hanya membangkang lah. Tak terbuka lah pintu kefahaman tu, rugilah. Orang datang dengan niat nak cari kefahaman. Jangan datang dengan niat nak troll, jangan datang dengan niat nak perli, datang dengan niat nak menyakiti, datang dengan niat nak membangkang. Datang dengan niat nak faham. Insya-Allah ya. Innamal a'malu binniat. Hanya saja amalan tu dinilai dengan niat. Moga-moga apabila kamu datang dengan niat nak faham, maka dinilai niat tersebut dan Allah mengurniakan apa yang kamu niatkan, iaitu kefahaman. Benda dan sifat-sifat benda adalah makhluk dan baharu. Sedangkan Allah bersifat qadim, yakni tidak ada permulaan. Tuhan yang qadim sudah barang tentu berbeza dengan makhluk yang baharu. Seseorang apabila meyakini adanya sesuatu, tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, pasti akan mereka-reka bentuknya melalui khayalan. Tetapi khayalan seseorang tidak akan melampaui hal-hal yang biasanya dilihat melalui inderanya, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Nak katanya apa ni? Apa yang Al-Fadhil K. Idrus nak cakap ni? Yang Al-Fadhil K. Idrus nak cakap adalah apa saja yang kamu bayangkan, pasti Allah tidak sama seperti yang kamu bayangkan itu. Kerana apa yang kamu bayangkan itu walaupun tak pernah wujud misalnya, tapi masih lagi bergantung dengan apa yang kamu sudah lihat. Ini nak bagi contoh. Misalnya sebahagian orang yang pernah mendengar tentang kenderaan buraq. Ini kita masyhurlah dengan nama buraq ni bila ceramah Isra' Mi'raj.
Kenderaan yang dinaik oleh Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini namanya Buraq. Tapi kita kan tak pernah lihat Buraq. Kita hanya dengar cerita saja. Nabi SAW menaiki Buraq. Tapi Buraq tu macam mana kita tak pernah lihat. Jadi ada orang dia menggambarkan Buraq tu macam mana, bentuknya macam kuda. Tapi bukan kuda yang biasa. Dia ada beberapa sayap. Sayap banyak. Kemudian wajahnya tu seperti wanita. Ada pelak mahkota yang indah di kepalanya. Saya pernah tengok gambar ni. Ingat masa budak-budak dahulu. Ada, saya pernah terpandang gambar. Tapi saya tak tahulah itu kononnya Buraq. Ya. Gambar memang macam yang di-describe tadi. Badan seperti kuda. Di bahagian bawah tu lah. Body dia seperti kuda. Ada kaki, ada ekor. Tapi bahagian atas tu manusia. Wajah-wajah perempuan pakai mahkota. Dan ada sayap. Itu kan kalau kita cari kat dunia ni tak jumpa. Ya, kita tak jumpa. Tapi every component tu kan sudah ada. Badan kuda tu kan ada. Badan manusia atau wajah wanita tu kan ada. Mahkota tu kan ada. Sayap tu kan ada. Jadi walaupun kita sedang membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak wujud pun makhluk yang demikian misalnya, tetapi masih lagi itu kalau kita katakan Allah, pasti tidak. Kerana itu adalah makhluk. Kita adalah makhluk. Apa yang kita bayangkan adalah makhluk. Jadi, makhluk dengan bentuk seperti ini belum pernah ditemukan di alam ini. Akan tetapi, bahagian-bahagiannya secara partial ada semuanya. Seperti badan bentuk kuda, sayap, wajah wanita, mahkota, semua itu ada. Maka ternyata, rekaan khayalan seseorang pada akhirnya kembali pada apa yang pernah diketahui melalui inderanya. Kita buatlah satu pertandingan. Pertandingan melukis alien. Alien yang paling pelik. Jadi, Rosyati, masa kecil pun selalu lihat kat rumah orang kampung ada gantung. Mungkin orang kampung pergi kedai, tengok cantik gambar tu, tanya orang kedai, ni gambar apa? Orang kedai kata ni gambar Buraq. Oh, gambar Buraq. Dia pun beli buat balik. Padahal itu hanya khayalan. Jadi, apa sahaja yang kita khayalkan, buat pertandingan. Siapa yang boleh lukis alien yang paling pelik, yang tak pernah dilihat oleh manusia, yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Macam mana? Pelik macam mana pun dilukis alien tu pasti ada persamaan dengan apa yang ada pada makhluk ini. Tak akan lari. Maka itu ternyata rekaan khayalan seseorang pada akhirnya kembali pada apa yang pernah diketahui melalui inderanya. Sedangkan zat Allah tidak boleh dibayangkan oleh indera kita. Maka apabila imajinasi seseorang bermaksud menggambarkan zat Allah dalam fikirannya, jelas gambarannya itu keliru. Saya kongsikan pengalaman saya masa kanak-kanak. Saya ingat mungkin umur saya masa itu 3 atau 4 tahun lah. 3 atau 4 tahun. Tapi saya masih ingat. Saya lihat mak saya sedang solat. Jadi, lepas dia solat, saya tanya, Umi buat apa? Dia kata semayang. Masa tu tak ada orang Melayu tak panggil solat. Semayang. Semayang tu apa? Sembahyang tu sembah Tuhan, sembah Allah. Oh, Allah tu macam mana? Allah ni tak boleh kita bayangkan lah, kata mak saya. Allah ni dia tak gemuk, tak kurus, tak tinggi, tak rendah. Itu cara mak saya terangkan lah. Tapi otak budak-budak ni dia tak boleh faham. Budak-budak dia cepat tangkap, dia cepat hafal, tapi dia payah faham. Orang dewasa payah nak hafal. Itu pengalaman kita masing-masing yang dah dewasa. Nak hafal tu payah. Tapi faham mudah. Jadi saya tak faham. Jadi apa yang saya buat, saya ambil kertas, saya ambil pensel, saya lukis gambar orang lidi. Tapi ada kata mak saya kata tak sama. Kalau orang lidi ni kepala dia bulat. Jadi saya buat kepala dia macam diamond. Tapi masih juga badannya tu macam orang lidi lah. Saya cuba nak bayangkan sesuatu yang tak sama. Tak boleh. Itu cerita. Kalau yang kamu nak bayangkan itu adalah zat Allah, pasti kamu keliru. Jadi orang yang tanya kepada saya misalnya, Ustaz kata kita melihat Allah di hari akhirat, tapi tanpa perlu Allah bertempat. Okey, fine. Ustaz dah jawab macam tu. Tapi adakah kita melihat Allah tu dalam satu rupa, dalam satu bentuk, dalam satu wajah? Itu kan kita tak boleh nak jawab.
Kerana kalau kita kata kita akan lihat Allah dalam rupa macam ni, kita sedang memakhlukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keliru. Jadi itikad kita Ahlussunnah wal Jamaah, oleh kerana Nabi SAW bagi tahu, Quran bagi tahu bahawa kita akan melihat Allah, tidak ada syubhah di situ, tidak ada bercanggah dengan ayat dan muhkamat, maka kita beriman. Maka tidak pula kita itu disuruh membayangkan tidak ada akhirat kita akan lihat Allah itu macam mana. Itu tidak disuruh, dan membayangkannya itu menjadikan satu kebatilan. Kerana apa sahaja yang terbayang dalam fikiran kita merupakan makhluk, yang pasti Allah tidak sama seperti makhluk. Baik, itu namanya mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Allah telah menegaskan tentang zatnya, laisa kamitslihi syai'. Kemudian para ulama menjelaskan, bila dah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah, maka ulama menerangkan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Nah, setiap sesuatu yang terlintas dalam fikiranmu, maka pasti Allah tidak sama dengan yang demikian itu. Apa sahaja yang terlintas dalam fikiran manusia adalah hal-hal yang bersifat idrawi dan baharu. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang baharu. Maka para ulama berkata, tarkul idrakun wal bahthu an dzatillahi isyrakun. Tidak boleh membayangkan hakikat zat Allah tu, maknanya dah dapat dah tu. Ustaz, saya payahlah orang cakap Allah tak sama macam makhluk. Saya tak boleh bayangkan lah macam mana yang dikatakan Allah tak sama dengan makhluk. Kamu tak boleh bayangkan Allah tu macam mana tu, mana kamu dah dapat lah tu. Sebab memang tak boleh bayangkan Allah macam mana. Itu yang dikatakan tarkul idrakun. Meninggalkan daripada nak mendapati. Kalau dia bayangkan Allah besar macam ni, Allah macam ni rupa dia, ada yang kata Allah ni macam orang tua, ada janggut panjang, ada yang kata Allah macam orang muda, janggut pun belum tumbuh lagi. Itu semua batil. Kenapa? Kerana itu kamu sudah menyamakan Allah seperti makhluk. Habis kalau macam tu susah lah, saya tak boleh bayangkan lah Allah macam betul lah. Bila kamu kata saya dah tak boleh bayangkan Allah macam mana, itu idrak, kamu dah dapat hakikatnya. Wal bahthu an dzatillahi isyrakun. Sementara kamu cuba nak meneliti pada zat Allah, sifat Allah memang kita disuruh mengetahui supaya kita kenal. Tapi kalau nak meneliti zat Allah, itu adalah satu bentuk kesyirikan. Habis itu macam mana? Macam mana? Tunggu mati dululah. Buat amal soleh banyak-banyak, bertaubat pada Allah Ta'ala, supaya bila kita mati, insya-Allah masuk syurga. Nanti di syurga kita melihat Allah. Allah di syurga lah. Kita yang di syurga. Apa yang payah faham sangat, ya? Kita yang di syurga, bukan Allah yang di syurga. Saya bagi contoh, tapi ini masih lagi dalam konteks makhluk lah. Contoh untuk faham bahawa bila kita lihat sesuatu di satu tempat, bukan makna sesuatu itu di situ. Misalnya saya di Wangsa Maju. Kalau siang hari tadi saya keluar dari rumah dan saya mendongak ke langit, saya akan nampak matahari. Atau malam-malam ni, ni kan malam 15. Malam 15 ni bulan mengambang. Jadi kalau saya keluar dari rumah dan saya mendongak ke langit, saya akan nampak bulan. Saya di Wangsa Maju. Adakah bulan di Wangsa Maju? Saya yang di Wangsa Maju, bulan bukan di Wangsa Maju. The fact that saya di Wangsa Maju melihat bulan, bukan berarti bulan itu di Wangsa Maju. Cuma bezanya bulan ni masih lagi makhluk. Bila bulan masih lagi makhluk, bulan itu bertempat lah. Tapi bila saya di dalam syurga, doakan Ustazku masuk syurga, amin, ya. Dan saudara-saudari semua, saya doakan tergolong daripada ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Maka kita yang dalam syurga. Kalau saya di Wangsa Maju, saya melihat bulan, bukan berarti bulan di Wangsa Maju. Apatah lagi yang bukan makhluk. Ya, kalau saya dalam syurga misalnya, amin ya rabbal alamin, saya melihat Allah. Bukan berarti Allah di syurga. Nak faham konsep itu, ya. Yang tak beriman melihat Allah di akhirat itu golongan Syiah. Ya, betul. Sebab Syiah ni terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang tak mau beriman melihat Allah di syurga. Kerana dia kata tak logik. Tak logiknya kenapa? Kerana Allah tidak bertempat. Kalau tak bertempat, mana boleh lihat? Itu logik yang songsang, ya. Jadi berlaku perkahwinan ideologi antara Syiah dan Mu'tazilah, sehingga kan satu masa setiap orang Syiah itu akidahnya Mu'tazilah, setiap orang Mu'tazilah itu pegangannya Syiah. Jadi kalau dikatakan yang menafikan melihat Allah di syurga itu Syiah, boleh kita katakan betul. Kerana itu akidah Mu'tazilah.
Maksud pernyataan di atas, seseorang tidak akan boleh mengetahui zat Allah Ta'ala yang sebenarnya. Tidak mengetahui yang sebenarnya itulah pengetahuan kepada Allah. Kerana apabila zat Allah direka-reka, seperti hal yang bersifat indrawi dan baharu, berarti meyakini bahawa Allah itu bersifat indrawi dan baharu. Orang yang meyakini bahawa Allah menyerupai makhluk yang indrawi, berarti dia telah meyakini adanya Tuhan selain Allah. Lalu dia terjerumus dalam kesyirikan. Itulah dikatakan, tarkul idraku idrakun, meninggalkan memerhatikan pada zat Allah itu sebenarnya telah mendapatkan pengetahuan. Wal bahsu an dzatillahi isyrakun, dan cuba nak meneliti zat Allah Taala itu merupakan satu bentuk kesyirikan. Alhamdulillah, selesai kita tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Kita akan pergi kepada qiyamuhu binafsihi, diterjemahkan sebagai berdiri Allah Ta'ala dengannya sendiri. Itu tidak lagi memahamkan kita. Masih lagi kalau orang yang tak faham, apa yang berdiri dengan sendiri? Makhluk pun boleh berdiri dengan sendiri. Orang sihat boleh berdiri dengan sendiri. Yang tak boleh berdiri sendiri ni orang sakit. Bukan itu maksud dia. Apa maksud qiyamuhu binafsihi? InsyaAllah kita akan terangkan pada kuliah kita yang malam esok, insya-Allah. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.